Pernahkah anda mendengar cerita-cerita dari Istana Alhambra? Apakah Alhambra mengundang nostalgia zaman kanak-kanak ketika kita begitu asyik mendengar kisah-kisah teladan yang diceritakan tok-tok guru di kampung? Apakah Alhambra yang pernah anda bayangkan sebelum ini sama seperti model ini? Alhambra terletak di kaki Sierra Nevada, banjaran tertinggi di Eropah Barat. Gelaran Mulhacen, paras setinggi lebih 3,000 meter, dikatakan berasal daripada nama pemimpin Bani Nasriyah, Maulay Hassan. Alhambra terletak di Granada, di bahagian selatan Spanyol yang juga dikenali sebagai Andalusia. Ibnu Battuta, pengembara kurun ke-14, menulis di dalam diarinya, "Aku pergi ke Granada, ibu kota Andalusia. Kawasan sekitarnya tiada tandingan dengan mana-mana tempat sekalipun di dunia. Wilayahnya merangkumi kawasan seluas 40 batu dan diairi sungai Genil serta banyak sungai lain. Taman, kebun bunga dan buah-buahan, padang rumput menghijau dan kota-kota mengelilingi Granada di segenap sudut. Dalam banyak-banyak kota sejarah di sekitar Granada, Alhambra pastinya warisan seni bina yang paling unik, paling mempesonakan. Kedudukan Alhambra di atas bukit melayakkannya sebagai mercu tanda Bandar Granada. Ini pintu masuk utama ke Alhambra. Ia digelar Gate of Justice atau Pintu Keadilan. Sejak kejatuhan Granada di tangan Ferdinand, beberapa pengubahsuaian dilakukan untuk menghilangkan identiti seni bina Islam. Bagaimanapun, sesetengah ciri asal masih kelihatan. Gerbang ini dibina pada kurun ke-14 ketika era pemerintahan Yusuf pertama. Granada atau Garnatah dalam sebutan Arab menjadi wilayah Islam pada tahun 711. Ketika itu penempatan awal terletak di kawasan yang kini dikenali sebagai Al-Baisin atau Al-Bayazin. Pimpinan Islam membina Al-Kasbah Al-Kadimah, iaitu tembok di sepanjang lereng bukit untuk mempertahankan Al-Baisin daripada ancaman musuh. Alhambra merupakan kompleks bersepadu yang memuatkan istana, kota pertahanan dan bandar diraja. Sesetengah pemerhati berpendapat Alhambra merupakan manifestasi kemuncak seni bina Islam di negara barat. Keunikan seni bina dan hiasannya diserlahkan lagi dengan seni kaligrafi, termasuk moto atau slogan Bani Nasriyah iaitu La Ghaliba Illallah, bermaksud tiada yang menang melainkan Allah. Alhambra merupakan satu daripada 21 bangunan di Spanyol yang termaktub sebagai warisan dunia. Kawasan ini dipanggil Patio de los Arayanes, kawasan lapang yang mempunyai kolam besar di bahagian tengah. Ciri umum hiasan Alhambra adalah gandingan unik kaligrafi, ukiran bertemakan tumbuh-tumbuhan, dan gubahan berkonsepkan geometri. Lantai tingkat atas, balkoni, pintu, perabot dan siling diperbuat daripada kayu. Bahagian siling biasanya diukir dan diwarnakan untuk kelihatan lebih menarik. Istana Alhambra terdiri daripada beberapa bangunan, setiap satu dipisahkan pintu-pintu seperti ini.
Alhambra bermaksud kota merah. Gelaran ini timbul kerana pada asalnya Alhambra dibina daripada batu-batu dan tanah merah daripada bukit. Setengah bahagian istana dikhususkan untuk sultan dan kerabat terdekat sahaja. Misalnya kawasan ini yang dipanggil Court of the Lions atau Dataran Singa. Air adalah simbolik kepada kepentingannya dalam kehidupan. Manakala 12 singa melambangkan 12 bulan dalam setahun atau merujuk kepada 12 bintang dalam Mintakatul Buruj, istilah astronomi Islam. Ibnu Zamra, sastrawan kurun ke-14, sangat terpesona dengan kehebatan Alhambra sehingga beliau mengumpamakan keindahannya dengan sesuatu di luar imajinasi manusia. Katanya, gerbangnya sungguh indah, bagaikan di syurga. Ia kaya dengan perhiasan mempesona. Kecantikannya lebih terserlah apabila disinari cahaya, umpama langit syurga yang dipancar sinaran pagi. Alhambra masih mampu berdiri gagah walaupun telah berusia lebih 600 tahun. Benarlah kata-kata pujangga, sesuatu yang terhasil daripada perasaan cinta, ikhlas dan kesungguhan pasti akan bertahan lama. Namun telah menjadi hukum alam, manusia dan setiap yang diciptanya tidak akan kekal. Di beberapa bahagian Alhambra seperti dinding dan siling, kesan-kesan di mamah zaman jelas kelihatan. Alhambra mula dibina pada tahun 1238 oleh Muhammad Al-Ahmar atau Muhammad pertama, Sultan Granada dari dinasti Nasriyah. Pada asalnya, baginda dikatakan sedang mengawasi kerja-kerja mengalirkan air dari puncak bukit ke sungai Daro sebelum mengambil keputusan membina Kasbah atau kota pertahanan yang terletak di barat laut Alhambra sekarang. Anaknya Muhammad kedua meneruskan usaha itu. Bagaimanapun pembinaan Alhambra berjalan rancak ketika era pemerintahan Yusuf pertama dari tahun 1333 hingga 1354 dan Muhammad kelima dari tahun 1354 hingga 1391. Air dari banjaran Sierra Nevada dialirkan ke kawasan istana menggunakan teknologi saliran yang canggih. Elemen utama Alhambra ialah seni hiasan menggunakan plaster yang diukir dan genting serta jubin berwarna pada dinding, lantai, siling dan tiang. Dianggarkan seseorang perlu menghabiskan masa seharian dan berjalan kaki lebih 3 kilometer untuk melawat keseluruhan kompleks Alhambra. Dalam perancangan membina Alhambra, pimpinan Granada turut memberi penekanan kepada aspek alam sekitar. Selain menggunakan unsur-unsur tumbuhan dalam ukiran dan hiasan, sebahagian besar Alhambra dipenuhi pepohon hijau dan taman bunga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 7 hingga 8, mafhumnya, dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kukuh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Semua ini untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang akan kembali mengingati Allah. Kunjungan ke Alhambra bagai tidak lengkap jika tidak menjejakkan kaki di El Generalife, taman dan istana musim panas Bani Nasriyah.
istana ini terletak di kaki Bukit El Sol atau Bukit Matahari. Ia dibina pada tahun 1314 oleh arkitek terkenal ketika itu, Ibnu Walid Ismail. Kedudukan istana ini agak jauh dari bangunan utama Alhambra, sesuai dengan konsepnya sebagai kawasan eksklusif untuk keluarga diraja Granada berehat dan bercuti. Segala jenis buah-buahan boleh didapati di sini, serta pelbagai jenis bunga-bungaan ditanam di istana musim panas ini. Inilah penempatan awal Granada yang dipanggil Albayzin atau Albayazin. Ia dibuka pada kurun ke-8 semasa Islam mula bertapak di Spanyol. Ketika era kegemilangan kerajaan Islam Granada, sekitar kurun ke-14 hingga 15, Albayzin terkenal dengan industri tekstil dan sutra. Sejak Granada jatuh ke tangan Ferdinand pada tahun 1492, tindakan diambil untuk mengubah penampilan fizikal Albayzin sebagai bekas penempatan umat Islam. Imej Islam seperti masjid tidak lagi ditonjolkan. Bagaimanapun tidak semua identiti Islam di Albayzin telah musnah. Hari ini, Albayzin masih menonjolkan pengaruh seni bena dan konsep perancangan bandar yang asal seperti yang wujud dari kurun ke-8 hingga 15. Bangunan ini misalnya dibina beberapa tahun lalu, tetapi jelas menampilkan pengaruh seni bena Islam Andalusia. Al-Sakundi menulis pada kurun ke-13, Granada ibarat bandar Damsyik di Andalus, kehijauan alam sekitarnya menerbitkan ketenangan di jiwa. Granada dipenuhi kota-kota yang teguh dan bangunan-bangunan yang indah. Ia terkenal dengan sungai yang mengalir di celah-celah rumah, pasar, lorong dan taman. Sungai Daro yang mengalir di kaki Bukit Alhambra bukan sahaja menimbulkan suasana indah dan damai, malah berfungsi sebagai perisai pertahanan. Beberapa jambatan asal yang menghubungkan Alhambra dengan penempatan penduduk masih bertahan hingga ke hari ini. Namun, sebagian besar yang lain telah runtuh. Menurut cerita penduduk tempatan, sesetengah jambatan dikhaskan untuk para pemimpin, hakim dan qadi, manakala yang lain digunakan penduduk Albayzin untuk berulang-alik ke Alhambra sebagai kaki tangan istana. Jambatan ini menurut penduduk tempatan milik qadi untuk berulang-alik dari Alhambra ke Albayzin. Sememangnya hubungan Alhambra dengan Albayzin begitu akrab sejak dahulu lagi. Pada kurun ke-14, pusat pemerintahan Granada dipindahkan dari Albayzin ke Alhambra kerana kedudukan Alhambra yang lebih strategik. Kawasan ini dipanggil Casabal Hambra yang bermaksud kota pertahanan Alhambra. Ia dinamakan sedemikian untuk membezakannya dengan kota pertahanan di Albayzin yang dipanggil Al-Kasaba Al-Kadima. Kota-kota pertahanan era Islam mempunyai ciri-ciri hampir sama. Ini tembok utama, terdiri daripada pintu masuk dan pusat kawalan. Ini pula menara peninjau dan pemberi amaran. Ini masjid untuk kemudahan beribadat. Manakala ini kawasan penempatan tentera. Menara ini pula mengawasi keselamatan di bahagian belakang. Sebagian besar struktur dalaman kota ini telah tertimbus.
Kota pertahanan yang dibina pada tahun 1238 ini merupakan bangunan paling awal dibina di kompleks Alhambra. Alhambra merupakan warisan Bani Nasriyah paling mengagumkan dan disanjung tinggi hingga ke hari ini. Pada hari ini Alhambra menjadi tarikan utama pelancong ke kota Granada. Dianggarkan 5,000 hingga 8,000 pelancong melawat warisan Islam ini dalam sehari pada musim cuti. Hampir setiap detik, keindahan dan keunikan seni bina Alhambra diabadikan para pengunjung yang datang dari seluruh pelosok dunia. Kolam-kolam seperti ini sama ada di dalam istana atau di kawasan taman mewujudkan suasana indah sambil menyejukkan persekitaran ketika musim panas. Seorang penulis, Pedro de Medina, pernah berkata bahawa Alhambra lebih mirip kepada bandar daripada sebuah istana kerana keluasannya mampu menampung lebih 40,000 manusia. Sampai bilakah Alhambra mampu bertahan setelah lebih 600 tahun meredah peredaran zaman? Kompleks Alhambra yang siap sepenuhnya pada penghujung kurun ke-14 sudah melihatkan tanda-tanda dimakan usia pada beberapa bahagian. Gempa bumi yang melanda Granada pada tahun 1821 hampir merosakkan struktur penting istana ini. Namun kerja-kerja pemeliharaan sedang giat dijalankan. Proses ini rumit dan mengambil masa, contohnya untuk menghasilkan replika hiasan dinding dan tiang, juga warna-warna asal yang digunakan. Sebenarnya, usaha pemeliharaan telah dimulakan sejak kurun ke-15 lagi. Sebaik memasuki Alhambra pada 1492, Ferdinand mengarahkan pakar seni bina beragama Islam, Francisco de las Maderas, memulakan kerja-kerja membaik pulih. Alhambra mengalami kerosakan ketika serangan Napoleon ke atas Granada. Pada kurun ke-18 pula, istana ini ditinggalkan. Hanya setelah diisytihari warisan kebangsaan pada 1870, kerja-kerja pemeliharaan digerakkan semula. Kepintaran seni bina dan keindahan istana ini diakui 24 arkitek Spanyol seperti yang termaktub dalam Manifesto Alhambra yang ditandatangani pada tahun 1952. Ada pihak berpendapat Alhambra ibarat memorial yang bakal ditinggalkan kepada generasi Islam akan datang apabila menyedari kerajaan Islam tidak dapat bertahan setelah wilayah mereka di utara dan tengah Spanyol mula jatuh satu demi satu. 2 Januari 1492 adalah tarikh paling menyedihkan bagi umat Islam. Pada hari itu, Sultan Abu Abdullah menyerahkan istana ini ke tangan Ferdinand dan Isabella, sekaligus mengakhiri pemerintahan Islam di tanah Spanyol. Hati begitu berat untuk melangkah pulang. Saya teringatkan kata-kata Ibnu Battuta, semoga Tuhan memelihara Granada, bandar yang memberi kegembiraan kepada lelaki di rundung kedukaan.